Salam sejahtera dan selamat datang semua sekali lagi ke channel ini Currents VMY. Hari ini, video kali ini kita ada cerita pasal calon barisan nasional di PRK Air Kuning yang tengah panas sekarang ini. Bukan sebab dia kena skandal duit ke apa, tetapi sebab beliau dulu adalah penjawat awam kanan bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, tetapi pada masa yang sama dia aktif dalam politik dan memegang jawatan di dalam UMNO. Nah, menarik kan? Isu ini bukanlah isu yang kecil sebab ia melibatkan integriti, tata kelola perkhidmatan awam dan mungkin penyalahgunaan kuasa. Mari kita sembang, mari kita ulas panjang sikit pasal isu ini. Kami janji selepas ini kamu sendiri akan ada macam-macam soalan yang mungkin tidak terjawab sampai sekarang. Oke, cerita dia macam ni. Dalam pilihan raya kecil DUN Air Kuning yang akan berlangsung 26 April nanti, Barisan Nasional mengumumkan calon mereka, Dr. Muhammad Yusri Bakir. Dari segi kelayakan akademik memang mantap. Beliau mempunyai PhD di dalam pendidikan Islam dari UPSI dan sebelum ini dia mengetuai Jabatan Pendidikan Islam dan juga Moral di Institut Pendidikan Guru ataupun IPG, Kampus Ipoh. Selain itu dia juga aktif di dalam NGO Pendidikan Kanak-kanak di Tapah. Tapi yang jadi panasnya sekarang ini ialah latar belakang beliau sebagai seorang pegawai kanan kerajaan. Lebih spesifik lagi, beliau memegang grade DG 52 dan pada masa yang sama beliau memegang jawatan politik sebagai setiausaha UMNO bahagian Tapah sejak 2020. Persoalannya, bolehkah tidak? Ketua Penerangan PAS Fadli Syari bertanyakan soalan yang penting di dalam Facebook beliau. Bolehkah seorang penjawat awam grade DG 52 yang bekerja di KPM dan pada masa yang sama aktif di dalam politik termasuklah memegang jawatan parti? Dan kalau tidak boleh, adakah tindakan wajar akan dikenakan? Adakah Menteri Pendidikan akan menjawab isu ini secara telus? Berdasarkan pekeliling yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2023, dan pekeliling ini kamu semua boleh rujuk di laman web rasmi KPM. Pekeliling ini menyatakan yang hanyalah pegawai perkhidmatan pendidikan grade DG 41 hingga DG 48 sahaja yang dibenarkan untuk memegang jawatan dalam parti politik. Itu pun dengan syarat yang mereka mendapatkan kelulusan bertulis dari Ketua Setiausaha KPM. Tetapi yang paling penting, pekeliling itu dengan jelas cakap bahawa kelonggaran ini tidak terpakai kepada pengetua, ketua institusi pendidikan atau sesiapa yang memegang jawatan pentadbiran di dalam mana-mana agensi kerajaan. So, kita sudah boleh nampak dua isu besar di sini. Yang pertama, Dr. Yusri bukan dalam grade DG 41, DG 48, tetapi DG 52. Dan yang kedua, beliau merupakan ketua jabatan di IPG. Maksudnya, beliau di dalam kategori pentadbiran. Jadi kita ingin tahu, adakah beliau dapat kebenaran bertulis itu daripada KSU? Kalau ada, kenapa tidak didedahkan? Dan kalau tidak ada, maka betullah persoalan Fadli tadi. Adakah ini satu pelanggaran peraturan? Dan untuk tambah rempah ratus sikit, Fadli mendedahkan yang Yusri ini dilantik sebagai setiausaha UMNO bahagian Tapah sejak tahun 2020, yaitu tahun yang sama dia dinaikkan ke grade DG 52. Nah, makin menarik. Macam ada konflik kepentingan di situ. Walau bagaimanapun, Barisan Nasional dan Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Muhammad cepat-cepat tampil dan memberikan penjelasan. Katanya Dr. Yusri sudah pun letak jawatan sebagai Ketua Jabatan di IPG awal minggu ini dan sekarang tengah tunggu surat pelepasan rasmi daripada JPA. Jadi kalau dari sudut teknikal, dia bukan lagi penjawat awam masa bertanding PRK ini.
Tapi itu bukanlah jawaban kepada persoalan yang sebenar. Sebab persoalannya adalah masa dia menjadi penjawat awam, sah atau tidak dia memegang jawatan politik itu. Letak jawatan itu mungkin adalah damage control, tetapi adakah dia sudah langgar peraturan sebelum ini? Kita bukannya ingin menjatuhkan sesiapa, tidak. Dan tidak juga ingin memfitnah sesiapa, tetapi bila melibatkan kepercayaan rakyat, ketelusan dan undang-undang, isu ini tidak boleh dibiarkan berlalu macam itu sahaja. Ramai penjawat awam yang lain yang mungkin ingin sertai politik tetapi mereka terpaksa mengikut peraturan. Ada yang sampai tukar skim, tukar jawatan, dan ada yang terus berhenti sebab mereka ingin mengelakkan masalah. Tetapi bila ada orang yang nampak macam boleh terlepas sebab ada hubungan politik, ini menimbulkan persepsi yang tidak adil dan boleh merosakkan keyakinan rakyat terhadap sistem perkhidmatan awam kita. Dan saya ingin bertanya kepada kamu semua, adakah benda ini hanya berlaku sebab calon itu daripada parti kerajaan? Coba kalau dia daripada parti pembangkang. Adakah KPM ataupun JPA akan bertindak tegas lebih awal? Sebab kita tahu isu penjawat awam termasuklah politik ini dah lama jadi bualan. Dari zaman dahulu lagi. Malah tahun lepas pun ada beberapa kes yang serupa tetapi nampaknya senyap macam tu sahaja. Jadi adakah kita ada double standard di dalam penguatkuasaan? Tambahan pula, ramai pengundi sekarang sudah makin celik politik. Diorang bukan bodoh, diorang tahu beza antara persepsi dan juga realiti. Kalau kita ingin rakyat percaya kepada institusi kerajaan, semua pihak kena tunjukkan yang bahwa undang-undang itu diterapkan kepada semua, tidak kira siapapun. Dan saya tahu ada yang akan cakap, Allah, benda kecil saja pun, dia sudah letak jawatan, so apa masalah? Tapi, coba fikir, kalau kita biar benda ini jadi presiden, yang maksudnya jadi contoh, maka lepas ini mungkin ramai penjawat awam yang akan coba tes market, aktif politik walaupun tidak ikut peraturan sebab tahu tidak akan ada apa-apa tindakan. Jadi di manakah sempadan antara tanggung jawab awam dan keinginan politik pribadi? Tambahan lagi, calon-calon lain yang di dalam PRK Air Kuning ini juga bukanlah calang-calang. Pas meletakkan ketua bagian tapah mereka, Abdul Muhaimin Malik, manakala PSM kekalkan Bawani KS yang aktif memperjuangkan hak pekerja dan isu sosial. Dalam PRU 15 yang lalu, penyandang Barisan Nasional menang dengan majoriti 2.213 undi di dalam pertandingan 5 penjuru. Kali ini, PRK hanyalah 3 penjuru menjadikan saingan semakin sengit. Soalnya sekarang, adakah pengundi Air Kuning akan menilai calon berdasarkan isu ini? Atau mereka akan anggap ini hanyalah sekadar mainan politik pembangkang? Apapun persoalan ini bukan saja patut dijawab oleh Kementerian Pendidikan tetapi juga oleh JPA dan mungkin SPRM kalau wujudnya elemen pelanggaran etika. Rakyat ada hak untuk tahu sebab pemimpin dipilih untuk berkhidmat dan bukan untuk sorok-sorok. Kamu rasa macam mana? Adakah tindakan Dr. Yusri itu sah dari segi tata cara perkhidmatan awam? Atau kita sedang saksikan satu lagi episode double standard di dalam politik Malaysia? Komen di bawah dan jangan lupa untuk like dan share video ini kalau kamu rasa isu ini patut diketahui ramai. Dan jangan juga lupa untuk subscribe kepada channel ini kalau belum subscribe lagi, Current Sphere MY, untuk lebih banyak konten politik yang telus, berani, dan penuh dengan pendedahan. Baiklah, sampai kita jumpa lagi, terus cakna dan terus peduli. Kita bukan sekadar penonton, kita rakyat yang ada kuasa.